Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan tengok quizzes. Kalau saya akan ajar daripada kita mula-mula login ataupun macam mana kita nak sign in quizzes dari awal. Okay, jadi saya akan tunjukkan di skrin. Okay, semua nampak skrin saya ke? Saya harap semua nampak skrin quizzes. Kalau tak nampak, boleh beritahu saya. Okay, nampak ya skrin quizzes? Okay, so macam mana kita nak buat quizzes? Okay, first kita akan tekan sign up. Okay, sign up. Okay, kemudian memandangkan email MOE kita ialah di bawah Google. So kita tekan saja sign up with Google. Okay, dia akan bawa cikgu ke paparan ini. Okay, jadi hari ini saya akan gunakan akaun Cikgu Hashimi. Saya dah minta kebenaran daripada dia, so dia akan volunteer lah untuk gunakan akaun dia. So use another account. Okay, sebentar saya buka. Okay, so ini ialah akaun Cikgu Hashimi ya. Next, masukkan password. Okay, dia akan bawa semula cikgu ke page ini. Okay, so apabila cikgu masuk page ini, pastikan ambil as a teacher. Okay, jangan tersalah tekan, pastikan ambil pilih as a teacher, tekan. Dah, itu saja cara cikgu nak join quizzes. Okay, mudah. So apa yang cikgu perlu buat sekarang ni, sama ada cikgu create buat quiz cikgu sendiri ataupun cikgu find quiz. Okay, di atas ni ada dua, find a quiz ataupun create a new quiz. Di sini pun ada find quiz dan juga my quiz ini yang cikgu punya quiz ni lah. So let's say katakan kita find a quiz dulu, yang senang lah, yang paling senang kita buat find a quiz. Okay, cikgu tekan. Katakan kita ambil simpulan bahasa. Kita ambil contoh BM lah, simpulan bahasa. Okay, so akan keluar beberapa kuis yang berkaitan simpulan bahasa. Okay, kita ambil contoh yang pertama ini, cikgu tekan. Okay, ada 3 choice untuk cikgu. Okay, 3 choice untuk cikgu. Kita ada play live, assign homework ataupun practice. Practice ni kita boleh abaikan lah sebab ini untuk kita berlatih saja. Play live, kalau katakan cikgu nak main quiz ini live pada masa tu juga bersama dengan pelajar-pelajar, cikgu boleh tekan benda ini. Okay, bila cikgu tekan, dia akan ada host game dan juga pilihan di bawah ini. Okay, apa beza pilihan di bawah ini ialah, okay, jika test, dia hanya test biasa lah, tak ada apa-apa. Kalau cikgu ambil klasik, okay, klasik ni memang dia akan setting klasik. Klasik ialah pelajar lawan sesama mereka individu. Okay, maksudnya markah itu secara individu. Kalau cikgu ambil team, pelajar ini akan dimasukkan dalam kumpulan secara random dan mereka akan lawan ikut kumpulan. Okay, menarik juga lah, saya dah try team ni dengan pelajar 3 Desi 2 dan 3 Desi 1. So mereka sukalah sebab nampak persaingan antara kumpulan. Okay, so bila cikgu dah pilih, kita ambil klasik dulu lah untuk hari ni. Okay, klasik. Cikgu tekan select, assign to a class. Okay, tekan select, go to classes. Kalau cikgu dah ada classroom, dia akan keluar paparan lain lah. Okay, go to classes. Yang ni mungkin cikgu Hashimi belum update lagi lah. Okay, kelas dah ada tapi maybe belum update. Okay, connect to Google Classroom. Okay, sekali lagi dia akan keluar ke paparan ini.
allow dia akan minta cikgu import Google Classes. So akan keluar paparan kelas-kelas yang ada dalam Google Classroom cikgu. Macam dalam situasi ini Cikgu Hashimi dia ada sebentar, siapa tu? Azwan. Kita ada, Cikgu Hashimi ada pendidikan seni visual tingkatan 2, pendidikan seni visual tingkatan 4. Pastikan klik, kemudian kita tekan save. Bila dah save, dia akan bawa cikgu ke paparan ini. My Classes. Pastikan dalam My Classes tu ada kelas-kelas yang ada dalam Google Classroom cikgu. Andai kata tak ada, cikgu boleh saja tekan lagi sekali update Google Classes tersebut. Pastikan buat dululah Google Classroom cikgu, kelas tersebut dalam Google Classroom cikgu. Baru dia ada. Kalau tak ada dalam Google Classroom memang takkan ada lah. So cikgu kena create dahulu kelas tersebut dalam Google Classroom. Bila dah ada puas hati, kembali semula kepada quiz tadi. Di atas ni ada 2. Quiz tadi. Tekan lagi sekali select. Kali ni dah ada kelas, nampak? Tadi sebab kita tak update, so tak ada kelas lagi. So sekarang bila dah update, dah ada kelas, klik kelas yang cikgu nak bagi quiz ni. Saya macam tu tingkatan 2 lah. Klik, bagi tajuk simpulan bahasa. Contohlah, tekan saja next. Bila saya tekan saja next, cikgu scroll ke bawah lagi. Ada beberapa pilihan. Contoh student attempt. Cikgu dikatakan kita tak nak bagi dia jawab banyak kali. Kita nak bagi dia jawab sekali saja. Cikgu pilihlah satu. So budak tu boleh jawab sekali saja. Kemudian name factory, maksudnya ini budak kalau masuk nama tu tak semestinya nama mereka. Mungkin dia boleh create nama-nama yang pelik-pelik. So kita offkan. Kita offkan. Kemudian show, ni tu pula pada cikgu dah. Cikgu nak show answer ke tak, nak show answer post game. Tu pula pada cikgu nak tunjuk atau tidak jawapan-jawapan tersebut. Kemudian kita ada lagi setting-setting di bawah, power up. Ni ada macam game lah, dapat power, dapat kuasa dan sebagainya. Show leaderboard. Bila cikgu dah puas hati, tekan saja assign game. Bila cikgu tekan assign game, akan keluar paparan begini. Dalam kes ini sebab kita dah assign kelas, so dia tak keluar kod. Kalau katakan cikgu tak assign kelas, dia akan bagi kod di bahagian ini. So cikgu kena bagi kod itu kepada pelajar baru mereka boleh join. Sebab kita dah assign, so budak hanya buka di Google Classroom dan boleh terus join game ini. Let's say kita buatlah, kita tak assign kelas. Tadi kita assign kelas kan? Yang ni kita tak assign kelas. Cancel. Dia akan keluar kod macam ni, nampak? Kalau kita tak assign kelas, dia akan keluar kod. So untuk cikgu bagi budak-budak join, cikgu perlu bagi mereka join quizzes. Macam kita tadi, kita quizzes.com saja, tapi untuk budak-budak yang nak join game, dia akan ada /join. Dan sekian dia ada quizzes.com/join. Ini untuk budak masuk main game. Pelajar akan masukkan kod kita tadi. Mana kod tu? Masukkan kod ini di bahagian ini, tekan join dan mereka baru boleh main. Ini kalau cikgu buat live dan cikgu tak assign mana-mana kelas ketika nak bagi quiz ini tadi. Macam saya cakap, kalau kita dah assign, kod ni takkan ada, budak akan terus jawab dalam Google Classroom. Faham ni cikgu? Ini macam saya cakap ialah perlawanan secara individu.
Perlawanan secara team, nanti saya akan buat satu quiz, cikgu akan cuba jawab dalam bentuk team. Baru kita faham. Okay. Create class, create new quiz, create new quiz, macam mana cikgu nak create new quiz. Okay. So far untuk find quiz ni ada masalah tak? Untuk find quiz ada masalah ke? Kalau ada masalah boleh tanya. Sementara saya tengok ni. Okay, dekat paparan cikgu tak dapat macam saya kan? Saya boleh tengok ramai orang ni. Secara ramai orang banyak kat sini. Okay, untuk nampak macam saya punya ni, cikgu kena install sesuatu pada Google Chrome cikgu lah baru nampak macam saya ramai macam ni. Okay. Okay, so far saya rasa tak ada soalan. Sebab dekat chat tak ada soalan. So kita kembali kepada macam mana nak create class. Nak create quiz. Okay. Nak create quiz, tekan saja butang create a new quiz. Okay. So bagi nama quiz cikgu, apa ya? Tumbuhan di Malaysia. Jadi sebab ni saya baru buat quiz ni baru ni, tumbuhan di Malaysia. Di Malaysia, okay. So pilih ni geografi. Next. Okay, pilih write your own. Jadi akan keluar pilihan-pilihan berikut. Cikgu nak multiple choice, cikgu nak check box, nak fill in the blank, poll ataupun open-ended. Okay, cadangan saya untuk mudahkan cikgu dan juga untuk mudahkan pelajar-pelajar, ambil sama ada multiple choice atau check box saja untuk quiz. Okay, yang lagi tiga ni buat masa ni saya rasa sedikit sukar lah. Okay. So saya akan mulakan dengan multiple choice. Bila cikgu tekan, dia sama macam Google Form. Cuma dia lebih menarik lah, lebih lawa dan lebih menarik. Soalan, okey. Jenis hutan di Malaysia. Sorry. Manakah bukan? Okey, manakah bukan jenis hutan di Malaysia? Okey. Cikgu boleh lihat kat sini paparan yang akan nampak bila quiz ni dimainkan macam inilah paparan dia. Cikgu cikgu boleh adjust nak tulisan macam mana. Okay, kalau cikgu nak highlight bukan ni, nak jadikan dia warna merah, ataupun jadikan dia warna biru dan sebagainya, boleh. Okay, banyak lagi function-function tu ni. Okay, so masukkan jawapan cikgu. Kita ada hutan pantai, hutan paya air tawar, hutan paya air masin, hutan gurun. Okay, so jawapan dia hutan gurun lah. So pastikan cikgu klik untuk jawapan yang diperlukan. Okay, kalau cikgu nak tambah pilihan jawapan yang kelima, boleh tekan saja add answer option. Kalau tak perlu, biarkan saja 4 ini. So sini ada masa. Okey, masa ni yang cikgu perlu setkan untuk budak jawab. Kita nak bagi dia 30 saat ke 20 saat. Macam soalan yang mudah macam ni saya selalunya bagi 20 saat atau 10 saat saja untuk mereka jawab. Okay. Quiz ni menarik sebab lagi cepat budak tu jawab, lagi tinggi markah yang dia dapat. Okay, so tu pula boleh cikgu nak set berapa lama. Okay, dah puas hati, tekan save. Okay, so ni dah ada questions 1. So bawah ni ada balik 5 pilihan tadi. Ini adalah untuk pilihan soalan kedua lah. So tekan pula. Okay, kali ni kita ambil check box. Okay, apa beza check box ni dengan multiple? Ialah kita ambil soalan yang lebih kurang sama. Jenis hutan di Malaysia. Okay, hutan pantai, hutan gunung, hutan hujan tropika, hutan gurun. Okay, so macam multiple choice tadi,
kita hanya boleh set satu sahaja jawapan yang betul. Tapi untuk checkbox kita boleh set 3 jawapan yang betul atau lebih. Okay. So maksudnya budak kena klik ketiga-tiga jawapan ini barulah dikira betul. Kalau mereka hanya klik pantai sahaja, salah. So mereka kena klik ketiga-tiga ini barulah jawapan dia itu dikira betul. Okay. So untuk soalan ni selalunya saya akan bagi 30 soalan lebih sikit sebab dia kena klik banyak jawapan. Okay. So saya harap cukup faham ya. Multiple choice dia hanya pilih set satu saja jawapan yang betul. Tapi untuk checkbox kita boleh klik lebih daripada satu jawapan yang betul. Okay, soalan ni so untuk checkbox ni menarik sikit lah. So dia budak kena betul-betul faham dan tahu soalan tersebut. Kerana jawapannya mungkin lebih daripada satu. Okay, so dah puas hati tekan save. Okay, so nampak dah ada 2 soalan. Dan jika cikgu perasan di bahagian atas ni kita ada edit. Kita nak edit soalan lah. Kata soalan tak betul atau nak tambah sesuatu boleh tekan edit. Kita boleh duplicate. Duplicate ni katakan soalan ketiga konsep dia checkbox juga. So kita guna je saja duplicate lebih mudah ataupun soalan yang lebih kurang. Macam contoh yang saya buat itu soalan kedua jenis-jenis pokok di hutan hujan tropika. Kemudian soalan yang ketiga jenis-jenis pokok di hutan paya air tawar. So soalannya sama cuma lokasinya berlainan, pilihan jawapannya sama. So mudahlah. So cikgu tak payah nak type banyak kali. Okay. Kalau nak buat saja tu pastikan soalan yang seterusnya dan sebelumnya lebih kurang. So cikgu boleh duplicate untuk memudahkan cikgu buat soalan, tak perlu nak type banyak kali. Okay. So kalau cikgu perasan di sebelah kanan, okay, ada public, English, 30 second semua ni. Ini juga cikgu boleh buat. Ini 30 second, maksudnya kalau cikgu ubah, let's say katakan cikgu ubah kepada 45 kita try. Bila cikgu tekan 45 di sini, cikgu akan perasan di soalan-soalan cikgu semua tukar jadi 45. Okay. Kalau cikgu tekan 20, semua akan jadi 20. Maksudnya ini setting untuk semua soalan. Okay. Tapi kita still boleh setting secara manual untuk soalan-soalan yang kita buat tadi lah. Okay. Tak semestinya 20. Tapi kalau cikgu memang nak semua soalan 20, buat kat sini terus. Okay. Kemudian kita ada gambar. Kalau cikgu tengok sini, quiz quality score. Ada 4 benda yang kena buat, baru cikgu dapat 10 per 10. Okay. First kena tambah image, cikgu tambah gambar. Add grades ni tambah darjah lah, darjah atau tingkatan keselesaian. Dan kena ada 4 soalan minimum untuk cikgu dapat cikgu punya quality quiz itu 10 per 10. Okay. Kalau tak capai 10 per 10, kalau tak saya tak boleh post. So cikgu better buat at least 4 lah. Okay, kita cuba buat lagi 2. Soalan yang sama je. Soalan ni contoh je. Okay. Okay, nampak dah ada 2 tick. So grades kita boleh letak sini. Kita tingkatan 1 ialah grade 7. Grade 7 sampai grade 9. Okay, gambar, letaklah gambar apa-apa saja yang sesuai lah. Okay, gambar. Okay, Abu dapat 10 per 10. Okay, so bila cikgu dah puas hati, dah ada soalan yang mencukupi, dah ada gambar semua, maka kita tekan saja finish quiz. Okay, bila cikgu tekan finish quiz, maka so quiz cikgu dah boleh dimainkan, dah boleh send kepada pelajar dan sebagainya. Okay, so ada butang di atas ni. Kalau cikgu rasa tak puas hati ni nak delete, boleh delete. Masih lagi boleh edit, don't worry. Bukan maksudnya bila dah finish quiz tak boleh edit, masih boleh edit.
So cikgu tak perlu risau untuk buat sikit-sikit. Mungkin hari ni nak buat 5, besok nak tambah lagi 5 soalan ke, tak ada masalah. Boleh saja buat edit tersebut. Okay, itu create quizzes. So far ada masalah ke? So far ada masalah ke? Kalau ada soalan tanya boleh tulis di chat ataupun on mic dan tanya. Tak ada masalah. Letak gambar dalam soalan, okey. Macam mana nak letak gambar dalam soalan? Kita pergi edit. Okey, kita edit soalan ni lah. Contoh. Okey, kalau cikgu perasan di tepi ini ada maths dan ada media. Tekanlah media ini. Letak saja gambar yang cikgu rasa sesuai. Tada! Dah keluar dah gambar tersebut. Okey, so budak boleh jawab. Tak ada masalah. Okey, menjawab ke Puan Khairul Bariah? KB, menjawab ke soalan? Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Sebelum kita try jawab quiz secara group. Jangan kalau cikgu tak dapat tangkap apa yang saya cakap tadi, jangan risau sebab video kita ni memang rekod. Boleh ke buat jadual dalam soalan? Jadual, maksudnya buat direct di sini saya tak boleh. Cikgu kena create. Kena buat dulu dalam bentuk Google. Kemudian kena jadikan jadual itu dalam bentuk image, kemudian baru cikgu boleh letak dalam ni. So yang ada di sini hanyalah image dan juga formula math. Ini kalau cikgu nak masukkan formula math untuk cikgu-cikgu matematik sesuai lah. Okay, boleh masukkan formula math di sini. Okay. Jadual tu kena buat dalam bentuk image dulu Puan Ling. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita nak try jawab quiz dalam bentuk group. Kita try pakai saya punya group lah. Okay. Okay. Saya nak cikgu cuba join soalan ini. Kita buat perlawanan secara grup. Okay, team. Post game. Okay, cikgu-cikgu buka new tab. Siapa yang ada yang buka menggunakan komputer, buka new tab. Pergi ke join quizzes.com/join. Okay, quizzes.com/join. Kemudian masukkan kod sini 464315. Okay, saya bagi link di sini. Boleh tekan link di chat ini dan cikgu akan dibawa ke page tersebut. Okay. Nampak? So, bila cikgu join sambil-sambil tu sebelum saya start game boleh tengok di page saya ini.
Okay. Dia dah bagi 4 kumpulan, nampak? Hurtling Turtles, British Bunnies, Lazy Squirrels dan juga T-Rexes. So, bila cikgu join saja dia akan masuk squad randomly dalam grup tersebut. Okay. So, siapa yang dah masuk Puan Durani, Puan Durani juga, Puan Ling, kita tunggulah at least setiap kumpulan dah ada player. Oh, Lela masuk British Bunny. Mana lagi yang lain? Join. Okay, Cik Fong masuk Lazy Squirrel. Vivian dah satu grup dengan Puan Durani. Lagi. Bila dah ada at least 3 lah, 3 orang satu grup. Puan Suraya satu grup dengan Puan Ling. Okay, Puan Fairuz bersama Cik Fong. Lela masih seorang diri. Puan Chua dah masuk grup Puan Lela. Okay. Puan Law dah masuk T-Rexes bersama Puan Ling dan Puan Suraya. Okay, kita masih lagi menanti yang lain. Okay, LCY ni siapa ya? Okay, Kak Puan Hasni, Puan Chua, Puan Min pun dah masuk. Okay, sudah ada 12 peserta. Okay, saya bagi lagi 2 minit. Tak ada, kita akan start game. Oh, Puan Ji dah masuk. Okay, semakin ramai yang masuk bagus. Nampak ke dekat paparan grup ni? Kak KB dah masuk kumpulan Hurtling Turtles. Okay, jangan risau juga, kuis kita hari ni ialah kuis berkaitan Google Classroom. Harapnya kuis ni akan membantu cikgu untuk lebih fahamlah apa yang ada dalam komponen-komponen Google Apps dan sebagainya. Okay, ada lagi yang nak masuk? Kalau tak ada, saya akan start kuis. Pertandingan di antara 4 pasukan. Kita ada Hurtling Turtles, Puan Durani, Vivian, Hasni dan Kak Gaby, British Bunny, Lela, Puan Chua dan LCY. Lazy Squirrel, Jolin dah masuk kumpulan British Bunny. Kemudian kita ada Lazy Squirrel, Cik Fong, Puan Fairuz, Puan Chua. SA ni siapa? T-Rexes kita ada Puan Ling, Puan Suraya, Puan Law dan Puan Yu. Okay, so saya cukup kot 4 orang satu pasukan. Okay, apa yang tak dapat ke nanti kita boleh buat lain sekali, don't worry. So kita buat perlawanan antara Puan Lam dah masuk, sempat lagi. Puan Wanita pun dah masuk. Okay, tak apa, saya tunggu. Saya tunggu lagi seminit. Okay, tak ada dah ke? Okay, kalau tak ada, kita boleh start game. Kumpulannya ada 4 orang, jangan risau. Markah tu markah yang kumpulan yang 5 orang tu akan akan diambil kira juga, walaupun dia 5 orang, markah dia banyak. Dia kira macam persen, tak salah saya. Okay, so tak ada masalah, kita akan start game. So cikgu-cikgu bersedia di page quiz. Nanti dia akan keluar soalan. Okay. Nampaknya Hurtling Turtles dah mendahului ya, Hurtling Turtles.
Okey, kumpulan T-Rexes mula mengejar. Hurtling Turtles ni memang, siapa Hurtling Turtles ni tadi 4 orang ni. Dah 13,000 poin dia. Okay, British Bunnies dah tak bergerak. Kenapa British Bunnies dah tak bergerak? British Bunnies T-Rexes pun, T-Rexes dan Lazy Squirrel. Nampaknya British Bunnies terus diam ya. Adakah masalah disconnection? Dah bergerak dah British Bunny. Yang ke disconnect tadi. Okay. Kawan-kawan yang lain sementara melihat kawan-kawan sedang main, boleh revise balik apa yang kita dah belajar tadi. Okay. Tapi jangan keluar dulu nanti saya nak minta tolong buat tolong isi kehadiran, nanti saya bagi satu link. Okay. So jangan keluar dulu. Saya harap jangan keluar dulu, bagi isi kehadiran. Okay. So Hurtling Turtles masih lagi leading. Dan sebelum balik nanti saya akan bagi satu link untuk Google Form. Dan juga kita akan ambil gambar beramai-ramai. So nanti minta onkan video, tunjuk muka masing-masing, kita ambil gambar. Okay, don't worry. Okay, T-Rexes dah jatuh ke tempat keempat daripada tempat kedua tadi. Nampaknya British Bunnies dan juga Lazy Squirrel ni memang sedang bersaing hebat. Sementara Hurtling Turtles jauh meninggalkan yang lain. 44,000 dah poin dia. Itu seronok kan? Kita dapat pancarkan ni kepada budak, so budak dapat tengok, oh tim dia sedang ketinggalan, tim dia tengah leading. So at least budak akan rasa bersaing untuk jawab soalan. Bagi saya ini lebih menarik lah. Jika ada masa nanti, saya akan ajar cikgu pula macam mana nak paparkan skrin yang mereka sedang bertanding ni di live FB. Di live FB ataupun di live YouTube macam yang saya buat hari tu. Tapi itu pakai satu website lain lah. Website lain yang kita panggil StreamYard. Okay. Okay, sekali lagi saya ingatkan sebelum keluar saya akan bagi satu link Google Form, you minta isi, dan juga satu lagi kita akan ambil gambar beramai-ramai, so minta cikgu bersedia. Yang mana rasa tak pakai tudung, pakailah tudung dulu. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita ni habis menjawab kuis. Onkan video dan kita akan ambil gambar.
Okay. So itu PLC pun kita tak ada gambar. Nanti saya nak buat laporan, at least ada bolehlah ambil gambar sini sikit, gambar sini sikit untuk cukupkan 4 keping gambar. Okay. Sikit lagi cikgu, total sudah nak habis. Yang lain pun saya rasa boleh tu. Dah lebih daripada separuh soalan. T-Rexes terus stop. Saya tak tahu mungkin ada masalah disconnect ke atau sebagainya. Oh, dah bergerak balik. Saya cakap terus bergerak. Okay, T-Rexes. Okay. Kita masih lagi menunggu pasukan manakah yang akan habis dahulu dan yang manakah dapat markah tertinggi. T-Rexes memang dah tak bergerak balik. Saya rasa ada masalah disconnect ke. Takkan kelima-lima player disconnect. Okay. So yang masih bergerak saya nampak Lazy Squirrel, British Bunny dan juga Hurtling Turtles. Okay. Okay. Ingatkan juga game ni kita bukan lihat siapa yang habis dulu ya. Kita akan tengok siapa yang dapat mengumpulkan markah tertinggi. Walaupun Hurtling Turtles ni akan habis dahulu, tetapi ada kemungkinan juga British Bunny ataupun Lazy Squirrel ni boleh mengejar kembali Hurtling Turtles ini. So Hurtling Turtles ni perlu pastikan mereka menjawab soalan tu dengan betul dan cepat. Okay, kalau cepat saja tapi salah pun tak guna. Okay, dia kena betul dan cepat. So saya nampak ni British Bunny dan Lazy Squirrel masih ada harapan lah sebab bilangan jawapan yang mereka salah nampaknya lagi sedikit berbanding Hurtling Turtles. So masih ada harapan. T-Rexes dah mula bergerak kembali. Mungkin tadi pergi bancuh air sekejap rasanya. Okay. Kita bagi lagi 2 minit untuk setiap pasukan cuba menghabiskan soalan. Sebab kita ni dalam PSC kalau betul-betul quiz tak apa, saya bagi cikgu jawab sampai habis. Lagi 2 minit kita tengoklah siapa yang boleh dapat nombor 1, 2, 3 dan sebagainya. Okay. Kalau saya tunggu ni saya takut kita akan terlajak sampai pukul 7. Okay. So pasukan yang lain seperti British Bunny, Lazy Squirrel dan T-Rexes mungkin boleh lajukan sikit. Jawab soalan tu tak apa, salah pun tak apa. Nanti saya bagi link quiz ni boleh try jawab sendiri, jangan risau. Okay, sekejap saya nak kena buat Google Form. Okay, sebentar yang lain masih main, saya buat Google Form kejap ya. Azmi. Ya. Macam mana nak lepas kita main game tu, nanti dia ada keluar screenshot kan? Screenshot? Okay. Sebab ada pelajar dia hantar macam tu dekat saya. Okay. Dia dah main sebab dia nak tunjuk kita dia punya percentage dia kan. So yang macam kita ni mana kita nak, macam sekarang kita main kan, so kita dah dapat dah markah kita kan. Okay. So dekat mana kita nak send file tu kan, kita dah hantar assign balik pada assignment kita tu. Faham ke soalan? Markah budak bila kita assign dalam quizzes, dia akan auto key in markah tu terus. So dia memang turn in lah benda tu.
Dia memang turn in terus dalam Google Classroom kita. So sebab tu saya kata guna quiz ni senang. Kita just bagi budak main, mereka akan terus masuk. Tapi kenapa saya punya assignment yang saya bagi quiz, ada contohlah ada 6 turn in. Tapi bila kita tengok file yang dia attach tu, ada beberapa saja yang ada file screenshot. Tapi ada yang dalam 6 tu kosong aja. Bila kita tekan dia kosong aja. Tapi dia dah turn in. Kenapa hantar screenshot quizzes? Pelajar tu hantar. Tak perlu sebenarnya, sebab bila cikgu budak dah jawab quizzes, markah tu akan automatik ada dalam Google Classroom. Dekat quiz tu lah. Dia akan, bila kita buka assignment kita yang kita letak quizzes tu, markah akan terus ada pada budak tu kecuali ketika dia jawab quizzes tu ada masalah internet. Oh, jadi sebab sebelum ni saya copy daripada kawan. Saya bukannya masuk daripada ni, saya copy link daripada. Copy link. Okay, tu ada masalah sikit lah. So better lepas ni guna cara saya tadi, step yang saya daripada awal tadi. Jangan maksudnya masuk pada jom quiz tu lah. So ambil saja yang daripada quiz kita, assign, kemudian pilih kelas. Tak apa, nanti saya tunjuk video ni balik. Tengok balik macam mana nak assign kepada pelajar. Okay. Cikgu saya dah bagi Google Form untuk PSC hari ni, minta isi nanti jangan lupa isi. Okay, saya tengok kepada game. Okay, untuk Earthling Turtle dah habis, berarti ni dah hampir habis. So tak apalah, saya end game. Katakan cikgu rasa diorang dah tak gerak, kita tekan saya butang end game. Bila cikgu tekan butang end game, dia akan keluar ini. So dia akan keluar paparan ni lah, siapakah tempat ketiga, siapakah tempat kedua, so siapakah tempat pertama. So menarik lah, kita boleh tunjuk kepada budak. Okay, tadi ada soalan macam mana kita nak lihat markah quizzes pelajar di page quizzes. Okay, sekejap saya tunjuk sekarang. Loading. Okay, exit. Okay, cikgu tengok quiz cikgu. Okay. My quiz. Ini soalan yang saya bagi kepada pelajar 3 Desi 6 dengan 3 Lili 5. So cikgu tekan. Sorry, salah. Bukan tu, cikgu pergi ke report. Okay, pergi ke bahagian report. Okay, pergi ke bahagian reports. Okay, tekan ini. So, kat sini kita lihat nama pelajar Yong Mi An, Kong Mi Xuel, Liu Iwen dan sebagainya. Cikgu tu ambil ini, yang peratus ni 60%, 57%, 48%. Katakanlah tak muncul, dia dah jawab quiz tapi tak muncul. So cikgu ambil saja ini, key in dekat bahagian markah di bahagian assignment tersebut. Kalau cikgu perasan, saya buka Okay, 3 Desi 6. Okay, katakan dekat ini tadi ada nama dia, dekat quizzes ada nama dia, tapi dekat sini dia dilihat belum menjawab. So tak apa, jangan risau cikgu pergi ke nama dia, contoh Chai Wen Kini, nampak ada per 100, cikgu bagilah 60 ke apa sebagainya. Okay, di bahagian kiri ni dah klik, betul. Cikgu tekan saja return, nanti markah 60 ini akan direkodkan dalam markah Chai Wen Kit ini. Walaupun tak muncul, walaupun dia tak turn in, tapi kita dah kira graded. So tak ada masalah cikgu. Okay. Tapi pastikan nama dia ada di sini lah. Kalau budak tu kata dah jawab, cikgu check dulu di sini. Kalau dah ada lagi sekali Azmi, yang lagi satu tadi pergi dekat quiz. Pergi kat quiz, okay. Lepas tu? Okay, pergi kat quiz. Nanti dekat tekan view assignment. Classwork. Okay, kan keluar kita punya yang dekat quiz.com tu tadi. Ni. Dekat ni, nak dapat yang ni bahagian mana? Dekat reports. Oh, pergi ke report.
Tekan report, nanti dia akan keluar quiz-quiz kita yang kita sedang buat ataupun yang dah habis. Okay, klik pada soalan quiz tu, so nanti dia akan keluar paparan macam ni. Okey. Terima kasih. So ambil yang sebelum ni kita hanya copy link aja, that's why dia tak keluar macam ni kalau copy link dia takkan auto graded. So sebab tu kita kena assign. Kita kena pergi quiz tu, kita assign baru dia auto graded. Okay. Okay.